401,253 permohonan rentas negeri yang berakhir semalam diluluskan pihak polis dengan majoriti permohonan melalui aplikasi Gerak Malaysia. Lega, itu reaksi orang ramai berhubung kebenaran rentas daerah dan negeri yang diumumkan kerajaan semalam. Saya rasa dalam keadaan yang sekarang ini, rentas negeri itu tidak berapa sesuai lah rasanya. Ini untuk ekonomi negara. Kalau macam kita still nak sekat, so ekonomi negara akan terbantu macam tu. Bukan keperluan sangat yang kita nak keluar tu, tapi kalau perlu sangat perlu. Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di seluruh negara yang sepatutnya tamat semalam dilanjutkan hingga 31 Mac depan. Jadi beberapa kelonggaran telah pun dipersetujui di dalam mesyuarat khas sidang MKN ya, dan telah berbincang dengan semua termasuk ada Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Antaranya ialah bersetuju supaya rentas negeri, rentas daerah dan rentas negeri dibenarkan di seluruh negara kecuali di kawasan PKPD. Yang lain-lain kita benarkan berlaku rentas daerah. Ya, rentas daerah dibenarkan tanpa kebenaran daripada pihak polis lagi. Mulai daripada 7 hari bulan, pihak polis tidak lagi mengadakan sekatan-sekatan jalan raya. Orang ramai dibenarkan merentas negeri mulai 7 Disember lalu, di mana pergerakan merentas daerah dan negeri dibenarkan di seluruh negara tanpa perlu mendapatkan kebenaran polis kecuali di kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Ini disahkan oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bahawa tidak akan ada sekatan jalan raya dilakukan pihak polis seperti sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sebaliknya menguatkuasakan pematuhan prosedur operasi standard SOP. Ini berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang berakhir 31 Disember lalu. Ramai masyarakat kota yang sudah sekian lama terperap di rumah menerima baik kebenaran rentas negeri dan daerah yang diumumkan kerajaan dan ada di antara mereka yang berhasrat untuk pulang ke kampung halaman. Namun di sebalik kegairahan itu, masyarakat diingatkan agar terus mengamalkan kawalan kendiri dan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan semasa berada di kampung halaman kerana kita masih belum menang dan dalam memerangi pandemik COVID-19 ini. Seruan kerajaan agar orang ramai beringat supaya tidak berkumpul melebihi 20 orang dalam sebuah rumah terus diamalkan agar keselamatan diri dan keluarga terjamin. Harus diingat, mereka yang berusia lebih 60 tahun dan anak yang kurang dari 12 tahun adalah antara individu yang berisiko tinggi dan mudah terdedah kepada jangkitan. Kadang-kala kita sendiri tidak menyedari yang kita adalah pembawa virus. Penjagaan kendiri diiringi disiplin, mencuci tangan selalu dan penjarakan fizikal perlu diteruskan walau kebebasan pergerakan diberikan oleh kerajaan. Kerajaan telah memberikan banyak kelonggaran kepada rakyat, namun dengan syarat perlu mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan. Saya menyeru saudara dan saudari semua untuk terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan di samping mengamalkan budaya norma baru seperti mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan hand sanitizer, memakai pelitup muka dengan betul, menjaga jarak fizikal dan elakkan daripada bersentuhan ketika melakukan aktiviti harian seperti pergi bekerja, beriadah dan keluar makan bersama keluarga serta bersukan bersama rakan-rakan. Kita semua adalah frontliners dan kawalan kendiri dalam pematuhan SOP serta pembudayaan norma baru dalam kehidupan kita mampu melindungi diri dan keluarga dari jangkitan COVID-19 ini. Tidak kurang juga yang berniat untuk melancung dalam negara kerana sektor pelancongan dilihat mula beroperasi sejak kerajaan memberikan kebenaran merentas negeri dan daerah. Jadi masyarakat berpeluang melepaskan tekanan dengan bercuti bersama keluarga, ditambah pula dengan anak-anak yang masih belum dibenarkan bersekolah sejak sekolah diarahkan tutup pada awal Oktober tahun lalu.
Kesan positifnya adalah aktiviti pelancongan kembali rancak dalam negara dengan menurut sumber sebanyak 1,000 tempahan hotel dibuat tidak sampai 1 jam selepas pengumuman dibuat. Sejak kerajaan melarang pergerakan rentas negeri selama lebih 3 bulan lalu sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, beberapa perayaan utama di negara ini hanya disambut sederhana, tidak seperti selalu. Antaranya perayaan Hari Raya Aidilfitri, Aidiladha serta Deepawali dan Christmas. Masyarakat dilihat masih berpegang kepada pematuhan SOP seperti sentiasa memakai pelitup muka di tempat sesak dan mengamalkan penjarakan fizikal. Namun apa yang dikhawatiri sekarang bila mana ada segelintir masyarakat yang alpa dan tidak mengamalkan langkah berjaga-jaga. Masyarakat akan selalu diingatkan dengan disiplin dan kawalan kendiri bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Meskipun peringatan ini kedengaran membosankan, namun Majlis Keselamatan Negara tidak jemu-jemu menghantar mesej peringatan untuk dibaca dan diamalkan oleh masyarakat. Statistik terbaru daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia di sepanjang lebuh raya mencatatkan peningkatan jumlah kenderaan keluar daerah mengakibatkan kesesakan berlaku dan kenderaan bergerak perlahan di sesetengah kilometer. Apa yang mendukacitakan adalah kes kemalangan semakin meningkat selepas kebenaran merentas negeri dibenarkan. That's why bila kita lihat bila bagi kebebasan keluar aja dah kadar kemalangan makin naik balik lah. Jadi itu menunjukkan bahawa sikap masih lagi tetap sama walaupun keadaan sudah berubah. Menurut Profesor Dr. Rosby Ismail yang merupakan pakar psikologi dan sosial perilaku pemanduan dari Universiti Kebangsaan Malaysia, jumlah kematian nahas jalan raya setakat September 2020 adalah 3,539. Ini dikaitkan dengan sikap pemandu yang seringkali mementingkan diri sendiri. Jadi yang fokus yang kita kena target adalah sekarang ni bagaimana kita nak educate pemandu-pemandu di Malaysia, penunggang-penunggang motosikal supaya sedarlah bahawa sikap yang kita bawa ni, gaya pemanduan kita ni kadang-kadang tidak begitu selamat, akhirnya boleh membawa kepada kemalangan. Ia berikutan bilangan kenderaan di atas jalan raya meningkat secara mendadak. Ekoran orang ramai mengambil peluang ini untuk pulang ke kampung halaman ataupun bercuti maupun beriadah bersama keluarga. Sehubungan itu, beberapa langkah dicadangkan bagi mengelak berlakunya kemalangan jalan raya. Antaranya memastikan pemandu utama mendapatkan rehat mencukupi sebelum melakukan perjalanan yang jauh. Kerana ia dikhawatiri pemandu akan merasa mengantuk dan lebih senang untuk terlelap semasa memandu dan gejala microslip seringkali menyumbang kepada kemalangan jalan raya. Sebenarnya tidak ada sebab yang betul-betul berpunca daripada satu sebab. Dia berpunca daripada combination of factor, gabungan pelbagai faktor. Antaranya faktor keadaan kenderaan dicampurkan dengan keadaan fizikal orang itu tidak begitu sempurna. Maksud saya tak sihat dari segi mungkin kurang tidur, terlalu letih dan sebagainya. Kemudian bercampur pula dengan faktor keadaan jalan dan juga cuaca. Jadi sekarang ni kita lihat faktor cuaca lah paling dominan kan. Selain itu, orang ramai dinasihatkan supaya memandu secara berhemah dan bersabar sekiranya berlaku kesesakan bagi mengelak sebarang tekanan sepanjang berada di jalan raya. Pemandu diingatkan untuk peka dan mempraktikkan cara pemanduan yang selamat, mematuhi had laju dan juga sentiasa memakai tali pinggang keselamatan.
Saya nak pesan kepada seluruh pemandu penunggang, so please lah jaga diri anda, jaga diri sendiri, yang insya-Allah yang lain akan juga selamat. Kalau kita tak jaga diri kita, boleh menyebabkan kemalangan pada orang lain. Bagi norma baru ketika berada di kawasan rawat dan rehat Lebuh Raya, orang ramai dinasihatkan agar tidak bersesak semasa membeli makanan, amalkan pemeriksaan suhu di kaunter dan mengimbas kod bar bagi merekodkan pergerakan mereka. Orang ramai juga dinasihatkan agar tidak duduk terlalu ramai di satu-satu meja bagi mengekalkan standard operasi penjarakan fizikal. Ini dititikberatkan juga di kawasan tandas awam dan surau. Orang ramai diingatkan agar tidak alpa dengan kelonggaran yang diberikan kerajaan. Sebaliknya, perlu sentiasa berhati-hati bagi mengelakkan peningkatan kes COVID-19. Perang terhadap COVID-19 belum berakhir. Ingatilah susah payah dan jerit perih petugas barisan hadapan yang selama ini mengorbankan diri mereka untuk kesejahteraan kita. Jadi, menjaga diri kita bermakna menjaga barisan hadapan. Meskipun negara kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19, namun kehidupan harus diteruskan dan ekonomi harus berjalan. Tetapi jangan sekali-kali kita lupa atau mengambil kesempatan di atas kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan sepanjang tempoh kawalan pergerakan pemulihan ini. Dan apa yang paling penting, vaksin yang paling berkesan ketika ini adalah diri kita sendiri. Kita jaga kita dan kita masih belum menang. Sorotan banjir di Semenanjung Malaysia. Antara yang banyak dikongsikan oleh netizen adalah beberapa laluan di Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 ditutup akibat dilanda banjir, antaranya melibatkan kilometer 113.3 berdekatan Lancang yang ditutup sepenuhnya di kedua-dua arah. Antara yang mencuri perhatian yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan memandu sendiri kenderaan meredah banjir di Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT1 minggu lalu ketika dalam perjalanan ke pusat pemindahan sementara di Maran. Yang di Pertuan Agong diiringi Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mengadakan lawatan mengejut ke daerah Maran bagi mengurniakan sumbangan kepada mangsa-mangsa banjir di sana. Turut berangkat sama Tengku Panglima Muda Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah. Yang saya nak tahu hari ini, nak lihat sendiri ada 2-3 perkara, khususnya segi SOP di dalam tempat-tempat pusat ini. Mereka-mereka yang telah diberi tugas, saya harap dapat main peranan yang serius, kerana janganlah tidak ambil tahu sambil lewa. Yang mana sakit harus pindah ke hospital. Yang mana ada tanda-tanda sakit pun eloklah pergi jumpa doktor, nurse, dan kalau perlu buat COVID test, swab test, eloklah buat swab test. Apa yang menukacitakan, banjir kali ini telah mengorbankan nyawa kaki tangan pejabat hutan daerah Jerantut yang merupakan korban pertama banjir yang melanda negeri Pahang sejak minggu lalu.
mangsa Zulkarnain Hitam 58 tahun ditemui lemas selepas dihanyutkan arus deras ketika cuba menyeberangi laluan yang dinaiki air di Sungai Puas dekat Kampung Gintung Tebing Tinggi kira-kira 16 km dari Jerantut bersama 3 lagi anaknya. 2 anak mangsa berusia 13 dan 15 tahun ditemui selamat. Selain itu, beberapa kejadian tanah runtuh dan terputus hubungan berlaku di beberapa lokasi akibat hujan lebat yang berterusan. Ini melibatkan Jalan Rau Bukit Fraser yang ditutup kepada semua kenderaan pada tengah hari kejadian, ekoran tanah runtuh di kilometer 4 dan kilometer 6 yang menyebabkan laluan di lokasi itu terhalang oleh longgokan tanah serta pokok tumbang. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan berlaku dalam kejadian itu dan pihak berwajib segera melakukan kerja pembersihan jalan serta meletakkan papan tanda amaran bagi menghalang pengguna jalan raya memasuki laluan terbabit. Selain itu, Jalan Gua Musang Lodging di laluan FT 185 juga ditutup kepada semua kenderaan pada Ahad lalu berikutan tanah runtuh dan banjir lumpur. Kejadian yang berlaku kira-kira jam 3.30 petang itu membabitkan runtuhan tanah dari lereng bukit, seterusnya menimbus laluan di kedua-dua arah. Runtuhan berlaku di kilometer 60-62 laluan FT 185 Jalan Lodging Gua Musang berdekatan Bandar Baru Lodging, membabitkan kawasan sepanjang 1.5 kilometer. Antara negeri yang dilanda banjir teruk adalah Pahang, Perak dan Kelantan, manakala Terengganu dan Johor masih di tahap yang terkawal. Di Pahang, mangsa banjir terus meningkat dengan lebih 10,000 mangsa ditempatkan di 201 pusat pemindahan sementara di 9 daerah dengan Kuantan menjadi daerah paling teruk terjejas diikuti Maran, Raub, Jerantut, Lipis, Rompin, Temerloh, Bentong dan Pekan. Sementara itu, 10 sungai di negeri Pahang melebihi paras bahaya iaitu Sungai Jelai di Jeram Bungor dan di Kuala Medang Lipis, Sungai Tembeling di Kuala Tahan dan Sungai Pahang di Sungai Yap Jerantut, serta 3 sungai di Kuantan iaitu Sungai Kuantan di Pasir Kemudi, Sungai Kuantan di Pintasan Kuantan serta Sungai Lepar di Jambatan Gelugur. Turut melebihi paras bahaya adalah Sungai Lipis di Batu Malim, Raub, Kuala Sungai Cini dan Sungai Pahang di Paluh Hinai, Pekat. Di Kelantan, jumlah mangsa banjir di pusat pemindahan sementara di Gua Musang meningkat dan paras Sungai Galas di Limau Kasturi merekodkan bacaan melepasi paras bahaya iaitu 60.55 meter. Di Perak, jumlah mangsa banjir meningkat hampir 4 angka dan di daerah hilir Perak, semua mangsa kini ditempatkan di PPS Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan dan PPS Dewan MPTI Teluk Intan, Dewan Serbaguna Cikus dan Dewan Kampung Tanjung Keramat Langkap. Di Terengganu, situasi semakin baik apabila berlaku penurunan jumlah mangsa yang ditempatkan di pusat pemindahan banjir di mana daerah yang terjejas banjir kekal 2 iaitu di Kemaman dan Dungun dengan 7 PPS telah dibuka. Situasi sama turut berlaku di Johor dengan jumlah mangsa banjir menurun di Kota Tinggi, Keluang, Mersing, Batu Pahat dan Johor Bahru. Mangsa banjir yang berada di pusat pemindahan sementara PPS diingatkan supaya sentiasa menjaga kebersihan dan mematuhi prosedur operasi standard SOP kerana banjir kali ini berlaku semasa penularan COVID-19.